Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Afif bin Zamri dari kelas BA 132. Hari yang Khamis yang indah lagi bersinar. Saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban. Adakah tuan-puan tahu berkenaan etika dan peradaban orang Islam dan orang Barat? Banyak yang boleh kita ambil tahu dan memberi perhatian terhadap etika dan peradaban orang Islam dan orang Barat. Lagi-lagi di zaman dunia teknologi, banyak yang kita boleh nampak perbezaan etika dan peradaban orang Islam dan orang Barat. Saya akan menceritakan konsep etika menurut perspektif Islam. Asas etika adalah dengan perkataan etika, berasal daripada Yunani kuno iaitu ethos, yang bermaksud watak dalam bahasa yang senang. Etika ini lebih bersifat kepada seseorang diri yang telah dididik oleh bapa sejak kecil. Etika dewasa juga. Etika boleh berubah dengan pergaulan bebas ketika kita remaja. Dekat sini saya menceritakan tentang ciri-ciri etika Islam. Ciri etika Islam adalah bersifat syumul, yang bermaksud lemah lembut terhadap persekitaran. Dalam Al-Quran pun ada memberitahu tentang sifat lemah lembut akan dituntut ke atas kehidupan di bumi ini. Ini tergolong juga dengan prinsip etika Islam. Di dalam Al-Quran telah tertulis banyak tentang kesedaran diri kita terhadap etika. Salah satunya keimanan, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Setiap perbuatan pasti ada sebab dan hasilnya. Kita pun tahu kita dilahirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi di situ kita haruslah bertanggungjawab atas apa yang telah kita janjikan dulu. Okey, sekarang kita masuk tentang perspektif Barat terhadap etika. Hedonisme, lebihkan kepada peradaban di dalam diri untuk sentiasa menghormati orang lain. Naturalisme, kelazatan utama iaitu makan dan minum serta keperluan asasnya lain. Kelazatan wajar tetapi tidak diperlukan, seperti makanan dan minuman yang lebih lazat dari biasa. Kelazatan tidak wajar, tidak diperlukan dan tidak berdasarkan kepada yang benar, kepada riak dengan harta kekayaan. Naturalisme, dari segi etika, teori ini menilai baik atau buruk dalam perbuatan manusia sebagai perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia itu sendiri, baik mengenai fitrah lahir maupun batin. Idealisme bermaksud suatu teori yang menganggap bahawa semua perkara dalam digambarkan dengan idea. Dari sudut falsafah, idealisme merujuk kepada pendapat bahawa kemahuan dan unsur-unsur kerohanian yang wujud dalam diri manusia merupakan kewujudan yang tertinggi yang mengatasi segala perkara di dunia ini. Pragmatisme berasal daripada Greek pragma, yang bermaksud benda, perkara, fakta, kejadian. Pragmatisme sebagai suatu aliran falsafah telah memperkenalkan oleh C.S. Peirce pada tahun 1978 dengan mengemukakan suatu teori dikenali sebagai teori makna, theory of meaning. Teori ini dikembangkan secara meluas oleh William James dan diubah suai menjadi teori kebenaran, theory of truth. Okey, setelah saya ceritakan sebentar tadi tentang perspektif Barat terhadap kita, sekarang saya akan ceritakan tamadun sebagai konsep peradaban Islam. Tamadun sebagai konsep peradaban Islam. Tamadun daripada perspektif Barat dikatakan bermula dengan kelahiran bandar-bandar. Hal ini adalah merujuk kepada perkataan civilization, berasal daripada perkataan Latin. Dari sinilah manusia mencipta sistem tulisan, mencipta teknologi, mempercayai agama dan sebagainya. Konsep peradaban Barat, dasar tamadun Barat. Tamadun yang diasaskan fahaman sekularisme, berdasarkan kepentingan manusia di dunia, menafikan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhirat. Percaya bahawa agama tidak patut dilibatkan dalam aktiviti sosial dan politik negara. Agama dicorak oleh perubahan budaya, pemikiran dan keinginan. Nafsu menjadi sumber utama dalam pembinaan dan pembangunan tamadun. Ciri-ciri tamadun Barat. Menurut Arnold Toynbee di dalam buku A Study of History, tamadun adalah jenis kebudayaan yang terdapat di bandar-bandar. Tamadun awal seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani dan lain-lain lahir akibat perkembangan bandar-bandar. Pada umumnya, raja menduduk tangga teratas diikuti oleh golongan pendeta dan bangsawan. Dia menggunakan prinsip piramid. So kat atas tu adalah raja kita lah. Lepas tu kemudian dekat bawah tu macam kita punya macam kita punya sistem sekarang. Kemudian dalam tamadun awal agama berkaitan dengan sistem pemerintahan.
iaitu raja dianggap mendapat mandat dan restu dari Tuhan atau dewa untuk memerintah. Jenis kepercayaan pada zaman tamadun awal adalah berbentuk peresmian atau kepercayaan banyak Tuhan. Sekian, itulah yang saya akan menceritakan tentang peradaban antara peradaban etika, yang berbeza antara orang Islam dan peradaban orang Islam dan perseptif orang Barat terhadap etika dan peradaban. So, sekian daripada saya. Assalamualaikum.